إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجلي الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam serta pengurusi bagi Surau Al-Husna serta ahli dan kerja surau dan juga muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kita diberikan kekuatan untuk berzikir, berwirid, kemudian berdoa kepadanya, serta kita diberikan lagi kesempatan dan juga keizinan daripadanya untuk terus berada dalam majlis ilmu sehingga kurang masuk waktu Isya. Supaya kita berada dalam majlis ilmu ini ialah untuk kita menambahkan ilmu, daripada ilmu itu akan membuahkan amal. Walaupun beramal itu mungkin main lewat sikit, mana kata dia main dengar dulu. Jadi lepas keluar majlis ni, barulah majlis ilmu ni mungkin tak dapat kekuatan lagi nak beramal. Kemungkinan akan tetapi satu masa nanti dia akan beramal juga insya-Allah. Kerana apa? Kerana dia dah ada ilmu, dah ada pengetahuan dah. Ini kelebihan orang yang berilmu. Kerana dia dah ada ilmu, tunggu masa nak beramal saja. Adapun orang yang tak ada ilmu, dia nak beramal pun tak boleh. Esok ke, nanti ke, yang nama kata tak ada ilmu ni, dia tak boleh beramal. Kerana dia tak ada ilmu pengetahuan. Jadi orang yang berilmu ini insya-Allah dia akan beramal juga dengan apa yang dia tahu. Tak cepat, lambat dia akan beramal juga insya-Allah. Kerana itu penting untuk kita mempelajari ilmu, menambahkan ilmu pengetahuan, supaya daripada ilmu tersebut akan membuahkan hasil, membuahkan amalan. Daripada amalan yang baik itulah kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemua ini yang kita sebutkan ini secara langsung maupun tidak langsung hanyalah merupakan kurniaan dan keizinan daripada Allah semata-mata sahaja. Oleh itu kita kena sama-sama bersyukur kepada Allah dengan atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Baik, hadirin dirahmati Allah, kita masih lagi bersama dengan 40 hadis Imam Suyuti rahimahullah. Kita sampai kepada hadis yang ke-15, iaitu tajuknya nasihat dari agama.
Nasihat itu daripada perkara yang disuruh oleh agama kita. Maka hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Hadis yang ke-15, muka surat 20 bagi yang ada kitab. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu ialah nasihat. Pendek saja hadis dia. Kerana Imam Suyuti seperti biasa, beliau dalam buku beliau ini 40 hadis ini, beliau cenderung untuk mengambil sebahagian sahaja daripada hadis. Jadi kebanyakan hadis yang berada dengan kita sekarang ini merupakan cepisan ataupun sebahagian daripada versi hadis yang penuh. Jadi kita nak tengoklah ad-dinu an-nasihah, agama itu ialah nasihat. Ia merupakan satu potongan hadis daripada hadisnya yang penuh, iaitu daripada Tamim bin Aus Ad-Dari. Orang yang meriwayatkan hadis ini namanya seorang sahabat, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu ialah nasihat. Qala qulna, maka sahabat pun berkata, kalau agama itu nasihat, liman, nasihat itu bagi siapa? Qala, Rasulullah bersabda, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah kata nasihat itu kepada 5 orang ataupun kepada 5 sudut. Ada yang pertama ialah nasihat itu kepada Allah. Sekali kita bincang apa dia maksud nasihat kepada Allah dan sebagainya. Boleh? Yang kedua, nasihat itu kepada kitabnya, iaitu kepada Al-Quran. Yang ketiga, nasihat itu kepada Rasulnya, utusannya, iaitu Rasulullah SAW. Serta nasihat itu kepada pemimpin orang Islam, dan juga nasihat itu kepada orang Islam secara umumnya. Jadi ada 5 sudut kemana nasihat itu perlu kita channelkan dia. Yang pertama, kita ulang, nasihat itu kepada Allah. Yang kedua, nasihat itu kepada Al-Quran. Yang ketiga, nasihat itu kepada Rasulullah. Yang keempat, nasihat itu ditujukan kepada pemimpin orang Islam. Dan yang kelima, yang terakhir, nasihat itu ditujukan kepada orang Islam secara keseluruhannya. Allah, Quran, Rasul, pemimpin, dan juga orang Islam keseluruhannya. Pendek saja hadis ni. Dan Nabi SAW, di antara mukjizat baginda ialah baginda dikurniakan dengan jawami'ul kalim. Apa dia itu jawami'ul kalim? Cakapnya sedikit sahaja, tetapi maknanya itu banyak. Dia cakap sikit saja, tapi orang boleh faham daripada percakapan Rasulullah ini banyak makna. Ini di antara mukjizat, kelebihan yang diberikan kepada Nabi kita SAW. Baik, kita tengok balik. Ad-dinu an-nasihah, agama itu ialah nasihat. Jadi kita nak tengok dahulu daripada susunan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah. Mana? Kalau kita tengoknya, kalau kita huraikan, cerakinkan hadis ini dengan kacamata bahasa Arab, ad-dinu an-nasihah. Ad-din itu mubtada, ataupun dalam tata bahasa kita bagi subjeknya. An-nasihah itu ialah khabar, ataupun dalam tata bahasa kita sebutkan sebagai apa? Predikat. Ya, no? Betul. Saya ingat saya lah. Jadi ada subjek, ada predikat. Dalam bahasa Arab ada mubtada, ada khabar. Boleh? Mubtada ini pemula ayat, khabar ini dia menyempurnakan ayat tersebut. Jadi bila kita kata ad-din, agama itu mubtada, pemula ayat. An-nasihah, agama itu apa dia? Mailah khabar dia. Khabar ni nak menyempurnakan ayat tersebut. Bila kita sebut agama itu, tak sempurna lagi ayat tu. Bila kita sebut agama itu ialah nasihat, khabar dah datang, sempurna susunan ayat kita itu. Boleh? Baik. Kita tengok ad-din itu mubtada, betul.
Kemudian ad-din itu datang dalam keadaan lafaz ma'rifah. Ma'rifah ni kata nama khas. Kita ada kata nama khas, kita ada kata nama am. Okey? Macam mana kita nak tahu kata sesuatu kalimah itu merupakan ma'rifah ataupun kata nama khas? Antara tanda-tanya, di antara tandanya ialah ada alif lam. Alif lam bila ada dalam satu kalimah, maka dia jadi kata nama khas. Okey? Kalau tak ada alif lam, kalau dia tulis dinun, dia tak tulis ad-din. Contohnya, mana kata itu adalah nakirah. Nakirah ini kata nama am. Kata nama am. Boleh? Ada alif lam, kata nama khas. Tak ada alif lam, cuma ada tanwin sahaja, itu kita panggil kata nama am. Boleh? An-nasihah itu juga kata nama khas, ma'rifah juga. Jadi kalau kita tengok, okey, di situ ada mubtada, di situ ada khabar. Ataupun kita kata dengan bahasa kita, di situ ada subjek, di situ ada predikat. Boleh? Subjek dia kata nama khas, predikat dia pun kata nama khas. Dah tu nak beritahu apa? Baik. Maka di dalam ilmu bahasa Arab, bahasa, okey, kalaulah subjek dia itu kata nama khas, predikat dia tu pun kata nama khas, macam yang ada dengan kita sekarang, ad-dinu an-nasihah, ad-din mubtada, nasihah itu khabar, kedua-duanya ma'rifah, kata nama khas. Maka dia akan menatijahkan sesuatu, iaitu jikalau dalam ayat tersebut subjek dan predikatnya merupakan kata nama khas, maka ia membawa maksud terhad. Terhad lagu mana? Kalau kita tengok terjemah kita tu, agama itu ialah nasihat. Biasa lagi. Kalau terjemah macam tu biasa lagi, betul? Tapi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan kalau saya terjemahkan agama itu hanyalah semata-mata nasihat? Nampak tak? Maka dia akan jadi lebih kuat. Berbeza dengan agama itu nasihat, biasa. Tapi kalau kita terjemahkan agama itu ialah nasihat, maka ia membawa maksud terhad. Maksud kata agama ni, dia punya, kita kata apa, benda yang paling penting, benda yang paling perlu ada dalam agama kita ialah nasihat. Nabi nak macam tu juga kita. Kepentingan nasihat, kedudukan nasihat dalam agama Islam. Contohlah, apa beza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Awak Tuhan sebut macam tu. Pasal apa Tuhan tak sebut na'buduka wa nasta'inuka? Kalau ikut terjemahannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maksud dia hanya dikau lah yang kami sembah, hanya dikau lah yang kami minta tolong. Betul? Kita boleh tanya, pasal apa Tuhan tak buat macam ni? Kami sembah engkau, kami minta tolong dekat engkau. Tapi kenapa dia nak cakap hanya dikau lah yang kami sembah? Sebabnya ialah kalau kita kata hanya dikau lah yang kami sembah, maksudnya kami tak sembah orang lain dah. Nampak? Hanya dikau lah yang kami minta tolong, maksudnya kami ni tak minta tolong ke orang lain dah. Hakikatnya kami minta tolong dekat kamu, wahai Allah. Berbeza dengan kami sembah kamu, kami minta tolong dekat kamu. Boleh jadi kami minta tolong ke orang lain juga. Nampak? Boleh jadi kami beribadat, kami sembah orang lain juga selain daripada kamu. Nampak? Ini susunan bahasa Arab. Dia nak bagi susunan dia itu membawa maksud kepada kita, maksud yang tertentu kepada kita. Maka beginilah yang ada dengan kita sekarang, ad-dinu an-nasihah. Sepatutnya gaya penterjemahannya bukan macam kita baca. Agama itu ialah nasihat. Dan sepatutnya Nabi nak bawa mesej kepada kita lebih kuat daripada apa yang kita baca. Agama itu hanyalah semata-mata nasihat. Nak abang kata terhad. Boleh? Maka bila kita faham sebegitu, barulah kita mai rasa nasihat ini ada kedudukan yang penting dalam agama Islam. Maka kita kena belajar nasihat tu apa dia, makna dia. Nasihat tu kepada siapa? Nasihat tu apa hukumnya? Sebab Nabi nak apa benda ni penting, maka kita pun kena rasa juga benda ni penting. Boleh? Nasihat
daripada segi bahasanya ialah sama maksud dengan ikhlas. An-nasihatu lughatan al-ikhlas. Seperti mana kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitab dia huraian kepada 40 hadis Imam Nawawi. Nah, hadis yang kita baca ini juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam 40 hadisnya. Boleh? Baik, nasihat itu apa dia? Nasihat daripada segi bahasa ialah ikhlas. Waktu orang Arab kata nasahtu al-asal iza safaituhu. Okey? Nasahtu al-asal. Apa maksud dia? Maksud dia adalah aku memberi nasihat kepada madu. Itu kalau kita terjemah satu persatu lah. Tapi maksud yang di sebalik ayat itu apa dia? Aku memberi nasihat kepada madu, maksudnya apa? Aku membersihkan madu daripada benda-benda kotor yang ada dengan madu tersebut. Jadi ikhlas, jadi nasihat ini dia membawa maksud menyucikan, membersihkan. Itu yang pertama, maksud ikhlas pada segi bahasa. Yang kedua ialah maksud ikhlas dan maksud nasihat. Maaf, yang tadi maksud nasihat pada segi bahasa. Yang kedua maksud nasihat yang lebih khusus lagi apa dia? Iradatu jumlatil khair hiyazatan lihazzil mansuh lahu. Iaitu nasihat ini apa dia? Kita nakkan sejumlah kebaikan kepada orang yang kita nasihatkan. Itu maksud nasihat. Jadi nasihat daripada segi bahasa membawa maksud membersih dan menyucikan. Nasihat daripada segi istilah ialah kita nakkan kebaikan kepada orang yang kita sampaikan nasihat kita tersebut. Itu makna nasihat. Baik. Nasihat al-nasihah ada beza dengan al-fadihah. Nasihat berbeza dengan mengaibkan. Terkadang kita nampak macam dia nak bagi nasihat, akan tetapi rupanya dia mengaibkan kawan dia sendiri. Betul tak? Jadi apa beza dia? Di antara perbezaan yang utama antara menasihati dengan mengaibkan orang, menasihati orang dengan mengaibkan orang. Okey? Di antara perbezaan yang utama ialah apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i kita rahimahullah yang menyebutkan lupa dah bahasa Arab. Jika kamu menasihati saudara kamu dalam keadaan senyap, dalam keadaan rahsia, faqad wa'azahu wa zanah. Jika seseorang menasihati saudaranya itu dalam keadaan senyap, dalam keadaan rahsia, tak heboh dekat orang, maka itu bermakna dia telah memberikan peringatan kepada saudara dia dan juga menghiasi saudaranya dengan kebaikan. Boleh? Akan tetapi kalau dia menasihati saudaranya itu dalam keadaan terang-terangan depan orang, tak selindung langsung, faqat, maka Imam Syafi'i sebut maka dia telah mengaibkan saudaranya dan telah menghina saudaranya tersebut. Jadi perbezaan utama antara menasihati saudara kita dengan mengaibkan saudara kita ialah pada cara kita menyampaikan teguran tersebut. Kalau kita tegur face to face secara rahsia, orang lain tak tahu, itu nama nasihat. Okey? Tetapi kalau kita tegur dia dengan cara sebaliknya, depan orang kita tegur dia, depan orang kita bagi tahu kesalahannya, maka itu ialah mengaibkan. Maka tak termasuk dalam apa yang Nabi sebut ad-dinu an-nasihah ini. Itu perbezaan yang utama antara menasihati dengan mengaibkan. Kemudian bila kita sebut nasihat, maka nasihat itu perlulah didasari dengan cita-cita untuk mengubah orang yang kita nasihat. Nasihat itu perlu berdasarkan dengan ilmu. Dia tak boleh semata-mata berdasarkan emosi sahaja. Okey? Dan sebagainya. Dan lagi pula,
Baru boleh tengok dalam Facebook dan sebagainya. Contohnya, kita ambil contoh lah, beberapa ustaz-ustaz bagi contoh, apabila mereka menyebutkan sesuatu perkara di hadapan umum, buat live ceramah mereka, kemudian disebutkan satu perkara yang jelas salahnya. Bila orang tegur dalam medium yang sama, orang kata apa? Tegur kot Facebook, umum jatuh ayat muka ustaz tu. Kita jawab balik, kita tegur juga melalui Facebook, melalui media sosial. Kerana apa? Kerana perkara tersebut dihebahkan melalui medium yang sama. Kalau dia buat ceramah di surau dia sahaja, di masjid dia sahaja, tak ada live Facebook dan sebagainya, maka kita fokuslah teguran kita itu kepada ahli masjid saja, betul ya? Tapi bila dia dah mula mengeluarkan pendapat dia yang membawa perpecahan kepada masyarakat, mengelirukan masyarakat, buat live pula di Facebook, ceramah dan sebagainya, kita gunakan juga medium yang sama supaya tersebar teguran kita, bukan menjatuhkan ayat muka dia. Dia fikir, dia cakap dia tak fikir. Dia nak orang fikir cara tegur dia pula. Tak kena macam tu. Maka ada beberapa perkara kita kena tengok juga. Bila selalu mengelirukan orang, menyampaikan pendapat yang memecah belahkan masyarakat, mereka seperti ini tidak perlu ditegur secara rahsia lagi. Kenapa? Kerana mereka dikenali dengan orang yang memecah belahkan masyarakat. Oleh itu kita kena beritahu kat masyarakat, umumnya jangan ikut orang ini, dia ini salah, pendapatnya tidak betul. Maka baru kena. Nampak tak? Tak tu kalau awak keluar pendapat sendiri, tak payah rekod, tak payah dalam Facebook live dan sebagainya. Ada ustaz-ustaz yang mempertikaikan, sebagai contoh kita ambil, yang mempertikaikan tentang sembahyang jarak, penjarakan dalam soft. Katanya Nabi tak sembahyang begini dan sebagainya. Kita nak tanya, apakah hukum sembahyang jarak, sembahyang jarak macam kita buat sekarang ni? Kalau tak ada corona pun, apa hukum sembahyang jarak macam biasa ni? Kita kena selesaikan dengan ilmu, bukan selesaikan dengan emosi. Mereka kata kalau sembahyang jarak ni tak baik untuk kesihatan, orang Islam tak dapat kekuatan dan sebagainya. Kira tu, mereka mengira hikmah. Mereka kira hikmah. Sebenarnya kita kira hakim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pandangan Allah, pandangan syariat terhadap perbuatan kita sekarang? Bukan kita tengok hikmah. Lepas tu masa saya di Mantap Mahmud dulu, ada seorang sir tu dia cakap apa? Ni pergi sembahyang jemaah. Sebab apa sembahyang jemaah? Sebab sembahyang jemaah ni ikut kajian sains, dia ada charge dia bila kita berdiri sebelah kawan kita akan ambil tenaga dan sebagainya. Lepas tu guru saya tu cakap apa? Kalau gitu sembahyang tepi tiang TNB je dah, ambil charge dah. Nampak? Dia nak apa? Dia nak abang kata kebanyakan orang bila buat satu perkara, fikir hikmah. Fikir hikmah. Sedangkan kita perlu memikirkan tentang hukum. Kita perlu memikirkan pandangan syarak terhadap perkara tersebut. Itu yang sebetulnya. Maka kita nak bawa, kalau tak ada corona pun, kita sembahyang macam ni, apa hukumnya? Maka kita tengok kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kita tak lari pada mazhab lain. Yang pertama ialah sah ataupun tidak sembahyang kita. Sah. Sebab apa sah? Antara syarat sembahyang Jumaat apa dia? Makmum mengetahui pergerakan imam. Kita tahu tak pergerakan imam? Tahu. Dan juga makmum tidak berdiri depan daripada imam. Semua kita berdiri belakang pada imam. Maka syarat-syarat itu telah diselesaikan. Baik, maka sembahyang kita sah. Yang kedua pula apa dia? Hukum menjarakkan saf. Sembahyang saf tak rapat, ataupun kita tidak menyempurnakan apa yang dipanggil sebagai taswiyatus sufuf, menyamakan saf. Okey? Apa hukumnya? Maka dalam mazhab Syafi'i, baru ni saya sebut di Masjid Syarifah. Mungkin tuan-tuan tak bersama, saya sebut juga pada malam ini. Apa? Dalam mazhab Syafi'i kita ada dua orang ulama besar yang kita ambil pendapat mereka sebagai pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Ada dua orang, tuan-tuan boleh catat. Siapa dia?
Yang pertama Imam Ramli, dan kedua Al-Imam Ibnu Hajar. Dua orang ni ulama dalam mazhab Syafi'i, kedua-dua mereka berasal daripada Mesir, Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Baik, apabila kita masuk menceritakan tentang solat berjemaah, dia ada satu kaedah lah. Dia ada satu kaedah apa dia? Setiap perkara yang memakruhkan, yang kita buat sewaktu sembahyang jemaah, maka itu akan Saudara Muhammad akan membatalkan 27 kali ganda pahala tersebut. Kita tak dapat 27, dapat sembahyang seorang. Setiap perkara makruh yang dilakukan semasa solat jemaah, maka tak dapat 27, dapat satu pahala saja. Itu kaedah yang sekian maklum apabila kita belajar pasal adab-adab solat berjemaah. Baik, antara perkara yang makruh, apa dia? Tidak merapatkan saf. Baik, cumanya dua orang ulama yang kita sebutkan tadi berbeza pendapat. Kata Syekh At-Tirmizi dalam kitabnya Hasyiah At-Tirmizi menyatakan setiap perkara makruh yang dilakukan semasa solat jemaah akan membatalkan pahala jemaah kecuali merapatkan saf. Di sisi Imam Ramli, Imam Ramli pendapatnya apa dia? Kalau kita sembahyang jarak tak rapat saf pun tetap dapat 27 kali pahala. Itu pendapat Imam Ramli. Sementara Imam Ibnu Hajar, setiap perkara makruh akan membatalkan 27 kali pahala. Bukan membatalkan sembahyang, membatalkan pahala tu. Termasuklah tidak merapatkan saf. Ni kita sembang kalau tak ada corona ni. Kalau saja-saja sembahyang rapat macam ni, di sisi Imam Ramli kita dapat 27 kali pahala, di sisi Imam Ibnu Hajar kita tak dapat 27 kali ganda pahala. Boleh faham tak? Kedua-dua pendapat tersebut merupakan pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad apa dia? Pendapat rasmi mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan, kali ni kita cerita kalau tak ada corona. Apatah lagi kalau ada corona, kita jarak ini disebabkan ada keperluan. Kemungkinan Imam Ibnu Hajar akan menukar pendapat dia macam Imam Ramli juga. Kemungkinan tak makruh kerana ada keperluan, kerana ada hajat. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, kenapa kita nak terlampau emosi begitu begini, mengatakan ini agenda Yahudi dan sebagainya? Itu tidak tepat. Tak tepat. Kita nak tanya kepada orang yang mempertikaikan sembahyang jarak ni, kita tanya, kami dapat tak pahala Jumaat macam biasa? Dapat di sisi Imam Ramli? Dapat? Tak ada masalah. Maka ini kita kena lihat. Maka saya cakap ni pun ada live. Sebab apa live? Saya tegur apa secara live kepada mereka yang buat kenyataan demikian secara live juga, supaya sama-sama audiens yang sama boleh dapat pencerahan daripada medium yang sama. Maka itu cara tegur dia. Dia bercakap satu Malaysia dah dengar, kita tegur rahsia, apa faedah dia? Nampak tak? Boleh? Maka itu kalau tak ada ilmu jangan bercakap. Kalau nak cakap atas dasar emosi, jangan bercakap. Kehidupan kita perlu dinilai dengan kacamata syariah. Apa yang syariah tengok pada perbuatan kita? Boleh tak? Maka itu satu perkara. Dia termasuk juga sebab dia ada kaitan juga dengan nasihat. Maka itu tuan-tuan, kita kena elakkan penceramah-penceramah yang mengelirukan masyarakat, yang memecah bebelahkan masyarakat dengan pendapat peribadi mereka, kita kena elakkan. Tak boleh. Maka ini yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan ini termasuk dalam nasihat yang kelima, wa ammatihim, menasihati orang Islam secara umumnya. Maka saya nasihatkan, jauhi mereka yang selalu berpendapat mengelirukan masyarakat dan memecah belahkan masyarakat. Itu nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham? Baik. Maka sahabat bertanya, qulna liman, nasihat itu kepada siapa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, nasihat itu kepada Allah. Lalu mana nak menasihati Allah, sedangkan Allah lah punca segala kebaikan dan segala nasihat. Macam mana kita nak menasihati Allah? Maka sebenarnya ni istilah, dia ada maksud dia. Maka maksud kepada menasihati Allah ini
disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Imam Khattabi menyebutkan an-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ila makna daripada nasihat kepada Allah ialah apa dia? Al-imanu bihi, kita beriman kepadanya. Maka itu maksud nasihat kepada Allah. Sebab kita nak kebaikan, betul ya? Bila kita sebut nasihat, kita nak kebaikan kepada orang yang dinasihati. Kita nak nasihat apa ke Allah? Allah itu maha kaya daripada segala nasihat. Maknanya kita nak kebaikan tu kepada diri kita sendiri. Boleh faham? Maka an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah, maksudnya yang pertama, beriman kepada Allah. Baik? Kita nakkan dengan perbuatan iman kita kepada Allah membawa kebaikan kita membawakan kebaikan dunia akhirat kepada kita. Kita beriman, kita jadi orang Islam, kita percaya itu adalah perkara yang membawa kebaikan kepada kita. Sehingga kan selepas kita makan, kita baca doa apa dia? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maka guru saya Fadilatul Syekh Yusri hafizahullah menyatakan apa dia? Segala terjemahan pada doa itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami, dan juga yang telah menjadikan kami daripada orang Islam. Rahsia doa tersebut, ni kata Nabi SAW ajak kita, Nabi niat. Tadi punya ayat dia pendek saja tapi makna dia besar. Makan dan minum merupakan sebab utama seseorang boleh meneruskan kehidupan dia di dunia. Betul tak? Maka itu adalah keselamatan dia di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak mengisyaratkan, Nabi SAW nak mengisyaratkan kepada kita, keselamatan yang kamu rasa dekat dunia ini akan berterusan sehingga hari akhirat apabila Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai orang Islam. Wa ja'alana minal muslimin. Maka dalam doa Nabi ajak kita, doa yang pendek itu ada keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Itu nak bagi tahu. Maka kesemua ini kita dapatkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa dia lagi? Wa nafyu syirki anhu. Kita menafikan unsur syirik apabila kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tarkul ilhaq fi sifatihi wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Kita menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempurnaan dan keagungan keseluruhannya. Itu maksud dalam nasihat kepada Allah. Wa tanzilihi min jami'in naqais. Kita menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Semua yang kita sebutkan tadi, semua kita akan selesaikan dengan mempelajari sifat 20. Boleh tak? Baik. Wal qiyam bi ta'atih. Kita kena taat kepada Allah. Wa ijtinabu ma'siyatih. Kita kena jauhkan diri kita daripada larangan Allah. Kerana itu, buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Maka itulah maksud takwa. Takwa ni diambil daripada, dalam makna takwa ada makna pencegahan. Boleh? Kita nak mencegah diri kita apa? Kita nak mencegah diri kita daripada kemurkaan Allah. Itu makna takwa. Boleh? Bila kita taat kepada Allah, tinggalkan larangannya, maka itulah pencegahan yang kita lakukan daripada kita terkena azab, seksa dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal hubbu fihi wal bughdu fihi. Sayang, kasih dan marah juga kerana Allah. Itulah an-nasihatu lillah. Wa jihadu man kafara bih. Berjihad menentang sesiapa yang kufur kepada Allah. Jihad dengan dawabit ataupun parameter yang dibenarkan dalam syarak. Tak boleh nak berjihad individu, tak boleh. Kerana jihad di dalam ilmu fiqh perlu dinaungi oleh kerajaan. Kerajaan, pemerintah kena tolong arahan. Kita tak, individu tak boleh. Maka dia ada ilmu tentang jihad pula. Boleh? Wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukru 'alaiha. Kita mengiktiraf, mengakui segala nikmatnya dan kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Itu masuk dalam an-nasihatu lillah. Wal ikhlas fi jami'ul umur. Kita ikhlas dalam setiap perkara. Ikhlas tu apa dia? Antarallaha fil amal. Ikhlas itu ialah hanya nampak Allah dalam setiap amalan kita. Tak nampak habuan yang lain daripada Allah. Itulah ikhlas. Mudah cerita. Okey? Wa du'a ila jama'il awsaf al-madhkurah wal hassu 'alayha.
benda yang kita sebutkan tadi, beriman kepada Allah sekian-sekian tu, kita seru pula orang untuk beramal dengan apa yang kita sebutkan tadi. Itu juga an-nasihatu lillah, menasihati orang untuk buat satu perkara yang membawa kebaikan kepada diri masing-masing. Kita buat perkara yang kita sebutkan tadi tu, beriman, kita kena menyucikan Allah daripada segala kekurangan, dan juga kita kena taat, kena tinggal segala larangan dia. Bila kita suruh orang untuk buat perkara-perkara begitu, termasuk juga an-nasihatu lillah, nasihat orang kepada Allah. Boleh? والتلطف بالناس قال الخطابي وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. Kata Imam Khattabi, benda-benda yang kita sebutkan tadi ni sebenarnya ia kembali kepada hamba itu sendiri. Nasihat kepada Allah, kita ada satu istilah saja. Maksud nasihat kepada Allah Ta'ala itu benda-benda yang kita sebutkan tadi, yang kita perlu beramal sendiri. Mana? Kita kena buat sendiri perkara yang kita sebutkan tadi. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ نُصْحِ النَّاسِ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkaya daripada sebarang nasihat sekalipun. Karena itu kita sendiri yang kena buat benda-benda yang kita sebutkan sebentar tadi. Jadi sekadar itu dahulu kot, karena kita pun tidak dibenarkan lebih 45 minit. Lagi kita kena ikut pemerintah juga lah. Ini juga masuk an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat itu kepada pemimpin orang Islam. Maksudnya dia, di antara maksudnya juga ialah kita mentaati apa yang ditetapkan oleh kerajaan dan pemerintah. Termasuk juga dalam an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Jadi insya-Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih mengupas lagi hadis Nabi ini dan kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kita tengok bagaimana Rasulullah memandu kehidupan kita sebagai orang Islam untuk terus hidup dengan aman, hidup dengan panduan di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما استر عيوبنا يسر امورنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا نحن يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.